A'udzu billahi samii'un 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bari'il khalaiqi ajma'in, ba'isil anbiya'i wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa anjil farajahum. Wa ala ahli baitihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-mayamin wa la siyama baqiyatullah fi aradin. ولعنة دائما على أعداء الله ظالمهم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda. Pertama-tama kita mengucapkan salam tahniah dan tabrik. Salam kegembiraan penghuni langit dan penghuni bumi kita ucapkan kepada junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ahlul baitnya, khususnya sahibul asr zaman ajalallahu ta'ala fajr syarif, di atas kemasukannya kita ke dalam bulan Rabiul Awal, bulan kebahagiaan, musim bunganya Muhammad dan keluarga Muhammad, khususnya dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat kita membicarakan tentang kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tertarik dengan membawa ayat Al-Quran daripada surah At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, A'udzubillahi samii'un 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran bahawa sesungguhnya telah datang seorang rasul dari kalangan kamu, dari golongan kamu manusia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sangat berat baginya dalam sebarang kesusahan yang kita alami, yang kita tanggung. Baginya sangat berat dalam menanggung hal-hal ini, mengetahui hal-hal ini, memikul hal-hal ini. Harisun alaikum bil mu'minin. Dan Rasulullah ini sangat tamak kepada golongan mukmin. Raufur rahim. Sangat kasih, sangat sayang kepada golongan mukmin. Dan kita juga tertarik memetik satu lagi ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran dalam surah Al-A'raf ayat 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah duhai Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah, utusannya Allah untuk kalian semua. Di dalam dua ayat ini, ana tertarik untuk memetik pesanan daripada Maqam Muazzam Rahbari Al-Imam Said Ali Khamenei, mengatakan ayat ini, dua ayat ini, seandainya kita membicarakan tentang dua ayat ini, umpama ayat ini baru saja diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umpama ayat ini baru saja diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi dan menceritakan tentang hal kita sekarang ini, iaitu apa? Hal ketika mana kita menghadapi ujian, menghadapi musibah, khususnya ketika mana kita dilanda wabak COVID-19, pandemik yang melanda kita sekarang ini. Kita ditimpa dengan berbagai ujian, ujian ekonomi, ujian masyarakat, ujian keluarga, dan ujian-ujian yang kita hadapi di sepanjang hidup kita, khususnya dalam zaman wabak ini, zaman fitnah, zaman mihnah dan sebagainya. Kita mengetahui bahawa semakin berat beban, semakin berat tanggungan, semakin kita di dalam kesusahan, semakin kita dalam penindasan, kita merasa tertindas, kita merasa terzalimi, kita merasa terkongkong, kita merasa beban yang berat dalam menanggung segala ujian-ujian ini. Ketahuilah Rasulullah SAW azizun alaihi ma'anittum. Rasulullah itu diutuskan untuk semua manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah itu diutuskan untuk semua manusia. Tidak kiralah kepada golongan mukmin, muslim, manusia,
hatta haiwan alam. Rasulullah diutuskan rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam ini. Dan Rasulullah datang untuk azizun alaihi ma anittum. Rasulullah datang untuk menanggung. Rasulullah datang untuk merasai bebanan. Malah lebih beratnya Rasulullah rasakan, lebih beratnya Rasulullah tanggungkan. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari kelahirannya Rasulullah SAW, di bulan Rabiul Awal, kita diutuskan kepada kita seorang Rasul yang harisun alaikum bil mu'minin, raufur rahim. Jadi hari ini kita ingin membicarakan dalam majlis maulidnya Rasulullah SAW. Baru-baru ini kita menyambut majlis maulidnya Rasulullah. Dan di bulan Rabiul Awal kita sentiasa mengadakan majlis maulidnya Rasulullah SAW, majlis wiladahnya Rasulullah SAW. Kita perlu mengetahui majlis ini bukanlah satu majlis yang biasa. Majlis ini bukanlah majlis yang seperti mana kenduri kendara yang ada. Majlis ini adalah majlis istimewa. Majlis ini adalah majlisnya Rasulullah. Majlis ini majlis seorang insan yang diutuskan sebagai rahmat bagi kita semua. Seorang insan yang memberikan kehidupan kepada kita semua. Majlis seorang yang sangat agung, sangat ditunggu-tunggu, sangat dimuliakan oleh para anbiya, para awliya, memuliakan Rasulullah SAW. Seorang insan yang dinanti-nanti, khatamun nabiyyin, sayyidul mursalin, penutup bagi segala rasul, ketua bagi segala rasul, ketua bagi segala nabi. Fa ana awwalul abidin, Quran mengatakan. Rasulullah mengatakan dia adalah hamba pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Insan yang sebegini rupa menjemput kita dalam majlisnya, menjemput kita untuk hadir ke dalam majlis baginda. Saat kita mendapat jemputan ke dalam majlis maulid, ke dalam majlisnya Rasulullah SAW, jangan kita memandang hal jemputan majlis ini satu majlis yang biasa, kerana ianya majlis insan yang agung. Cuba kita bayangkan kita mendapat jemputan majlis daripada orang kebesaran. Bagi contoh, kita mendapat jemputan majlis makan malam bersama Agung. Contoh, makan malam bersama ibu kita. Ibu kita panggil kita untuk makan malam. Ataupun kita mendapat jemputan makan malam daripada rahbar sebagai contoh, untuk datang, untuk jemput kita datang makan malam bersamanya. Sedangkan beliau menyediakan segala-galanya, pengangkutan, persiapan, duit untuk datang dan sebagainya. Segala kemudahan disediakan, kita hanya hadir dan datang ke majlisnya Agung ataupun majlis ibu kita ataupun majlis jemputan daripada rahbar sebagai contoh. Apa yang kita rasakan? Kita rasakan, oh, siapa kita untuk dijemput sebegini rupa? Siapa kita untuk diundang sebegini rupa? Jadi hari ini bukan ibu kita, bukan Agung, bukan Sultan, tetapi bukan rahbar, tetapi Rasulullah SAW yang menjemput kita. Ini sebuah jemputan yang luar biasa. Jangan kita anggap hal ini satu hal yang remeh. Ianya satu jemputan yang luar biasa. Jemputan daripada Rasulullah SAW. Walaupun kita mengatakan kita menyambut maulid, kita menyambut wiladahnya Rasulullah SAW, tetapi kita yang disambut atau Rasulullah yang disambut? Kita yang menyambut atau Rasulullah yang menyambut? Hakikatnya kita mengatakan kita menyambut wiladahnya Rasulullah. Kita ingin menyambut Rasulullah SAW. Sebenarnya hakikat yang sebenar adalah kita yang disambut oleh Rasulullah SAW dengan sambutan yang luar biasa, dengan sambutan yang sangat istimewa. Saat Rasulullah menyambut kita, apa yang kita akan dapatkan daripada Rasulullah? Rasulullah akan berikan segala-galanya kepada kita. Dalam ayat Quran yang saya bacakan tadi, harisun alaikum bil mu'minin. Rasulullah SAW tamak kepada mukmin, tamak kepada kita semua. Harisun alaikum bil mu'minin. Rasulullah tamak kepada kita semua. Saat Rasulullah tamak kepada kita semua, walaupun perkataan tamak ini mungkin ada di antara kita yang mengatakan perkataan tamak perkataan yang negatif mungkin. Tetapi tamak dalam beberapa sudut adalah satu hal yang sangat baik. Ada hal tamak kepada dunia, tamak kepada hal-hal hawa nafsu, satu hal yang
Tidak baik. Tetapi Allah ketika mana menjadikan satu sifat kepada kita, antaranya adalah sifat tamak. Tamak itu berguna tetapi pada tempatnya. Antaranya tamak dalam berdoa. Tamak dalam doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana kita membaca doa qunut solat hari raya Aidil Fitri dan hari raya Aidil Adha, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa? Allah Subhanahu Wa Taala memberikan apa yang diberikan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, kita juga nak. Dan apa yang dihindari kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, kita juga tak mau. Kita juga minta dihindari. Ini bermaksud kita tamak. Kita nakkan semuanya apa yang diperolehi oleh Muhammad dan keluarga Muhammad. Ataupun dalam ziarah Ashura kita membaca Allahumma ja'al mahyana mahya Muhammadin wa ali Muhammad. Jadi kalau hidup kami, hidupnya Muhammad dan keluarga Muhammad. Ini satu doa yang tamak. Kita nakkan semua apa yang Rasulullah dan keluarganya dapat, kita pun nak. Ini adalah tamak dalam doa, tamak dalam kebaikan, tamak dalam kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah dalam ayat ini harisun alaikum. Rasulullah tamakkan kita semua. Tamak dalam berkasih sayang kepada kita, tamak untuk menyelamatkan kita, tamak untuk membawa kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala, membawa kita ke jalan yang benar. Jadi di sini kita memahami bahawa Rasulullah tamakkan kita. Cuba kita gambarkan ketika mana seseorang itu tamakkan kepada kita. Isteri yang tamakkan suaminya, suami yang tamakkan isterinya, ibu yang tamakkan anaknya, ayah yang tamakkan anaknya, anak yang tamakkan ibunya. Apa yang terjadi? Yang akan terjadi adalah isteri akan memberikan segalanya apa yang dia ada ketika mana tamak kepada suaminya. Apa saja dia sanggup korbankan. Ibu sanggup memberikan, menggadai nyawanya, segala yang dia ada sanggup dikorbankan untuk anaknya ketika mana dia tamakkan anaknya. Anak juga sebegitu rupa, sanggup buat apa saja ketika mana sayangkan ibu dia, tamakkan ibu dia. Dalam hal ni, saya tidak mengatakan tamak-tamak ini betul, tapi kita nak menggambarkan dengan mudah bagaimana keadaan seandainya seseorang itu tamak kepada seseorang. Kekasih tamak kepada orang yang dia sayangi. Seorang kita sayang kepada kekasih kita. Kita sayang kepada orang yang kita cinta sebagai contoh. Kita tamakkan dia. Kita akan berikan segala-galanya. Kita sanggup mengorbankan masa, wang, ringgit, khudrat untuk orang yang kita sayang. Jadi sekarang ni Rasulullah tamakkan kita dengan tamak yang betul. Rasulullah tamakkan kita. Apa yang kita akan dapat? Rasulullah, apa yang kita dapat? Kita akan mendapatkan apa saja yang Rasulullah ada, Rasulullah akan berikan kepada kita. Apa yang Rasulullah ada? Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Alam ini rahmat bagi sekalian alam. Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala nikmat yang ada ini hasil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadur Rahman. Ar-Rahman mengisahkan tentang Ibadur Rahman, surah Ar-Rahman mengisahkan tentang Ibadur Rahman. Jadi dalam surah Ar-Rahman Allah SWT mengatakan fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Segala-galanya ini semua kita akan perolehi ketika mana Rasulullah tamakkan kita. Jadi kita insan yang biasa, insan yang berdosa dijemput oleh Rasulullah SAW untuk hadir ke dalam majlisnya. Kita perlu besar hati, kita perlu memandang majlis ini satu majlis yang besar. Datanglah ke dalam majlis Rasulullah ini dengan adab. Bayangan kita datang ke dalam majlis yang dijemput oleh sultan, dijemput oleh rahbar. Bagaimana pakaian kita, bagaimana adab kita. Sesungguhnya kita dinilai berdasarkan adab kita. Sebelum kita menceritakan tentang ikhlas, tentang mahabbah, tentang taat, kita perlu membicarakan tentang adab. Kerana kebanyakan aturan pahala kita berdasarkan adab. Seperti mana air matanya Abang Abdullah Al-Husain AS diberikan ganjaran kepada kita syafaat walaupun berpura-pura atas dasar adab kepada majlisnya Abang Abdullah Al-Husain AS. Jadi jemputan ini kita dapat, kita hargai, kita hormati. Majlis yang besar ini, majlis yang agung ini bukan majlis yang biasa-biasa, ialah majlis jemputan daripada Rasulullah SAW. Rasulullah yang menyambut kita. Kita disambut oleh Rasulullah SAW. Siapakah kita? Saat kita disambut oleh Rasulullah SAW, kita perlu sedar bahawa kita disambut umpama orang yang menjemput kita kenduri, tetapi kita bukan orang-orang biasa. Kita dijemput sebagai VVIP. Saat itu kalau kenduri biasa, mungkin kita perlu mengambil makanan sendiri, mengambil minuman sendiri. Tapi saat kita menjadi VVIP, kita hanya datang, duduk, kita berjalan di satu laluan yang istimewa, mungkin di kapet merah mungkin. Dan kita duduk, makanan telah terhidang,
Makanan dituangkan ke dalam pinggan kita, minuman dituangkan dalam cawan kita, dan kita hanya perlu makan. Ini jemputan Rasulullah SAW. Dan saat itu kita yang menjadi tetamu melihat Rasulullah menghidangkan dengan keadaan macam ini, adakah kita sanggup? Kita juga tak sanggup melihat keadaan yang sebegini rupa. Lalu kita perlu menyambut Rasulullah SAW. Bagaimana kita ingin menyambut Rasulullah SAW? InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada siri yang akan datang, bagaimana untuk menyambut Rasulullah SAW. Sedangkan kita tak sampai hati dan kita tak sanggup melihat Rasulullah menyambut kita, sedangkan siapakah kita? Sekarang ini kita memahami bahawa wiladahnya Rasulullah menjemput kita, dan Rasulullah menyambut kita dengan rahmat lil alamin, yang mana kita tak mampu bayar jasanya Rasulullah. Kita tak mampu bayar apa yang Rasulullah berikan kepada kita. Walaupun kita kumpulkan seluruh nikmat dunia untuk diberikan kepada Rasulullah, kita tak mampu untuk membayarnya. Jadi, walaupun kita disambut dengan sambutan yang luar biasa, tetapi kita tetap perlu menyambut wiladahnya Rasulullah SAW, maulidnya Rasulullah SAW. Jadi, insyaAllah kita telah memahami betapa kasih dan sayangnya Rasulullah kepada kita, sehingga menjemput kita dan melayani kita dengan sebegitu rupa. Namun kita sebagai manusia, bukan sebagai mukmin lagi, bukan sebagai Muslim, tapi sebagai manusia, ketika mana melihat seorang yang amat agung melayani kita dengan keadaan sebegitu rupa, kita akan tak sampai hati istilahnya apa yang kita perlu buat kepada Rasulullah SAW yang sedang menyambut kita. InsyaAllah kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. Ana akhiri dengan sallu ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.